Demikian dalam mukaddimahnya Imam Al-Ghazali. Kata beliau mengatakan, kamu tak akan sanggup untuk menunaikan semua ibadah yang diperintahkan oleh Allah illa bimuraqabati qalbika wa jawarihika fi lahdatika wa anfasik. Kamu tak akan mungkin ada kesungguhan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentaati perintahnya Allah, kecuali kalau kamu sentiasa merasa diawasi oleh Allah pada hati kamu. Dan juga kamu diawasi oleh Allah pada anggota tubuh badan kamu. Dan kamu diawasi oleh Allah pada gerakan mata kamu. Dan kamu diawasi oleh Allah pada setiap nafas kamu. Kata Imam Al-Ghazali, muraqabatullah, yakni kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, mana ada di atas muka bumi ini yang tidak diketahui oleh Allah? Apa yang di langit, apa yang di bumi, apa yang di dasar laut, apa yang di atas laut, apa yang di hutan, di tengah-tengah hutan, semua tak ada yang miss daripada pengetahuannya Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Allah itu Maha mengetahui khianatnya mata. Wa ma tukhfi as-sudur, dan apa yang disimpan di dalam hati. Khianatnya mata, mata ini melihat seperti ini. Siapa yang boleh menerjemahkan bahasa mata? Kalau hanya melihat seperti itu, mata tidak bercakap. Tapi dia pandang orang dengan pandangan hina, dia tak bercakap. Yang bercakap hatinya. Allah tahu itu pandangan mata, nilainya itu apa. Dalam Al-Quranul Karim Allah berfirman, wa idza marru bihim yataghamazun. Kalau orang beriman lalu di hadapan orang kafir main mata satu dengan yang lain untuk merendahkan kepada orang beriman. Main matanya itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, karena itu perbuatan dicatat sebagai amalan. Wa ayyakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u adz-dzikra. Orang-orang kafir ini kalau boleh, kata Allah Subhanahu wa taala, nak menggunakan matanya untuk memudaratkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni kalau nampak Rasulullah, orang kafir mengatakan mudah-mudahan mata saya ini boleh memudaratkan Nabi. Itu kan bercerita tentang al-ainu haq, mata itu benar, pandangan itu benar. Artinya ada kalanya mata ini boleh kena kepada orang, boleh menyebabkan orang itu pengsan, boleh menyebabkan orang itu sakit, kadang-kadang boleh menyebabkan orang itu mati. Katanya al-ainu haq, kata baginda Rasulullah, pandangan mata itu benar. Artinya pandangan mata benar boleh mengenai kepada orang dengan perkara yang buruk. Katanya mata ini boleh memasukkan onta ke dalam periuk, seperti mana juga boleh memasukkan manusia ke dalam kubur. yakni boleh mematikan pandangan mata ini. Oleh sebab itu kita digalakkan untuk baca wirid, baca zikir, baca Quran supaya terselamat daripada mata orang yang boleh mengenai kepada kita. Kita tak tahu, semua orang pandang mata kepada kita dengan matanya. Kita tak tahu yang mana satu mereka punya mata boleh berbahaya kepada kita. Yang boleh menolak mata itu adalah wirid, zikir, itu adalah ruqyah atau al-hisnul hasin, benteng yang boleh membentengi kita daripada kejahatan mata. Seperti mata ini boleh memberi kesan yang buruk kepada orang yang dilihat, sama juga mata ini boleh memberi kesan yang baik kepada yang dilihat kalau itu matanya orang-orang saleh. Boleh melihat dengan pandangan matanya kepada orang-orang yang dilihat dan dipandang olehnya, boleh berubah menjadi orang yang baik. Kalau mata boleh masukkan orang ke dalam kubur atau boleh masukkan onta dalam periuk, takkan mata orang-orang yang baik boleh merubah orang daripada maksiat kepada taat, daripada tak betul menjadi betul. Maha suci Allah hanya untuk meletakkan keburukan pada mata sehingga orang boleh kena buruknya, tapi tak ada kebaikan pada mata sehingga orang boleh kena kebaikan. Oleh sebab itu mereka para murid-murid kalau bertemu dengan gurunya, unzuru ilaina, pandanglah kepada kami. Maksudnya pandangan di sini adalah pandangan yang baik supaya mendapatkan nadharah. Alayallah binadhara min al-'ain ar-rahima tudawi kullama bimin amradin sagima. Wa hada berkenaan dengan an-nadharah atau pandangan mata itu. Oleh hada
Dalam Al-Quranul Karim menceritakan orang kafir ini berharap mudah-mudahan matanya ini boleh membahayakan kepada Rasulullah. Wa yakadu alladhina kafaru la yuzluqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra. Kalau boleh bila nak gunakan matanya itu nak memburuk, nak menjatuhkan Nabi, nak membahayakan Nabi ketika Nabi membaca Al-Quranul Karim. Faham dong? Dengan demikian dikaitkan pada ayat ini adanya sebutan bacaan Quran yang dibaca oleh Nabi sehingga mereka ingin mengenakan matanya kepada Nabi. Dengan demikian seakan-akan memberikan isyarat bahwasanya zikir atau Quran itu adalah sebagai benteng kepada seseorang daripada kena mata orang. Lihat baginda Rasulullah SAW sentiasa mendoakan kepada cucunya daripada terkena mata. Di dalam doanya itu apa nama sebelum turunnya surat Al-Ikhlas dan juga a'udzu bikalimatillahi tammat min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainin lammah wa min kulli 'ainin lammah. A'udzu bikalimatillahi tammat, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Min kulli syaitanin wa hammah, daripada syaitan dan hammal, hawa binatang. Wa min kulli ainin lammah, dan juga daripada mata yang boleh mencelakakan kepada orang. Itu doanya Nabi dibaca selalu untuk cucunya supaya tak kena mata orang. Walihada digalakkan seseorang itu kalau ada anak nak doa apa bagi orang tengok cute ya, cute itu subhanallah, masya Allah, supaya tak kena pujian orang, mata orang khawatir mengenai kepada anak-anak. Dan biasakan anak-anak kita dibacakan itu a'udzu bikalimatillahi tammat min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainin lammah, baik itu bagi sekolah ke sebelum tidur ke supaya tak kena mata orang. Faham dong? Baginda Rasulullah ketika turun ayat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas selalulah menggunakan 3 ayat itu untuk dibaca di bahagian kepala cucunya dan ditiup di atas kepala. Mereka tujuannya adalah untuk terselamat daripada mata. Faham dong?